Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak terangkan secara ringkas mengenai topik keimunan. Okey, sambil saya terangkan, saya minta awak tolong buka buku teks muka surat 86. Okey, dekat situ ada maklumat dah tentang keimunan. Okey, kita lihat pada peta iting yang saya bina. Okey, keimunan kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu keimunan pasif dan juga keimunan aktif. Kedua-dua keimunan ni, pasif dan juga aktif, kita boleh perolehi sama ada secara semula jadi dan juga buatan. Sebab tu kalau awak lihat peta iting yang saya bina ni, setiap jenis keimunan pasif dan aktif, kita boleh pecahkan lagi kepada keimunan pasif semula jadi, keimunan pasif buatan. Begitu juga dengan aktif, keimunan aktif semula jadi dan juga keimunan aktif buatan. Okey. Saya terangkan dahulu keimunan pasif. Okey, keimunan pasif ni macam mana kita boleh dapat keimunan pasif? Badan dapat antibodi daripada sumber luar. Maksudnya badan kita dapat antibodi daripada sumber luar. Bukan badan yang hasilkan antibodi, badan antibodi sendiri. Tapi dapat bantuan daripada sumber luar. Kalau pasif semula jadi, okey, pasif semula jadi kalau awak lihat dekat sini. Pasif semula jadi, bagaimana boleh dapat keimunan pasif semula jadi? Anak dapat antibodi daripada sama ada daripada susu ibu. Okey, maksudnya bayi yang masih menyusu susu ibu. Okey, ataupun janin dalam kandungan. Janin dalam kandungan, dia dapat antibodi melalui darah ibu yang merentasi plasenta. Dan keimunan pasif semula jadi ni ianya bersifat sementara dan singkat. Maksudnya bayi selagi bayi masih lagi menyusu susu ibu, selagi itulah ianya dapat antibodi daripada ibu. Tapi untuk tempoh 6 bulan yang pertama. Manakala janin, selagi janin berada dalam kandungan ibu, selagi itulah ianya dapat antibodi daripada darah ibu. Okey, graf. Graf untuk keimunan pasif semula jadi, awak boleh lihat dekat sini. Okey, untuk setiap graf, kita akan dapat, saya akan guna graf yang sama, cumanya bentuk graf yang berbeza untuk setiap keimunan. Okey, kalau awak lihat kat sini, pada part CY ni, ia merujuk kepada kepekatan antibodi. Part CX ni, ia merujuk masa, iaitu minggu. Dan kalau awak lihat, tanda merah ni, ia merujuk kepada aras keimunan dalam badan kita. Okey, untuk graf keimunan pasif semula jadi, graf dia macam ni. Okey, saya bagi contoh, bayi yang masih lagi menyusu susu ibu. Okey, dalam tempoh ianya menyusu susu ibu, tempoh 6 bulan pertama, selagi ianya menyusu susu ibu, ianya akan dapat antibodi. Bila dia melepasi aras keimunan dalam badan dia, ianya akan dapat dapat keimunan lah, antibodi ni akan kuat. Okey, bila selepas 6 bulan, keimunan badannya, antibodi dia dah tak kuat lah. Maksudnya badan sendiri kena bina antibodi sendiri. Jadi ianya akan merundum. Okey. Okey, baiklah. Manakala keimunan pasif buatan. Okey, bagaimana badan kita dapat keimunan pasif buatan? Melalui antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Maksudnya bila dah sakit, dapat serangan patogen, okey, kita pergi jumpa doktor. Doktor kata, okey, perlukan suntikan antiserum. Jadi badan kita akan disuntik antiserum. Okey, maksudnya antiserum ni akan dimasukkan ke dalam badan pesakit. Okey, jadi ianya bersifat segera dan sementara. Dapat suntikan, sihat. Dan lepas sihat tu, kita boleh dapat jangkitan semula. Sebab tu graf kat sini dia jadi macam ni. Okey, untuk keimunan pasif buatan, graf dia bentuk macam ni. Okey, untuk jangkitan yang pertama, kita sakit, demam, batuk, sesemalah contohnya. Okey, pergi klinik, doktor kata
Maaf, doktor kata kena perlukan suntikan antiserum, antibiotik lah biasanya. Okey. Jadi suntik, keimunan badan kita akan meningkat dan kita dapat melawan patogen yang masuk dalam badan kita. Kemudian kita sihat. Bila sihat, secara automatik, secara semula jadi, ianya keimunan akan turun. Dan untuk keimunan pasif buatan, kita boleh dapat jangkitan yang kedua. Sakit balik, dapat jangkitan yang kedua, kena suntikan yang kedua, kemudian keimunan badan kita akan terus meningkat dan kita boleh lawan serangan patogen itu. Dan bila kita dah sihat, keimunan badan kita akan untuk melawan patogen tersebut akan menurun. Okey. Okey, seterusnya keimunan aktif. Apa itu keimunan aktif? Badan yang hasilkan antibodi sendiri. Maksudnya badan kita yang hasilkan antibodi sendiri, tetapi dengan syarat perlu dirangsang oleh antigen. Antigen yang lemah ni, antigen ni adalah patogen yang dah dilemahkan, dia akan suntik, dia akan dimasukkan dalam badan kita supaya badan kita boleh hasilkan antibodi sendiri. Tak perlu bantuan. Maksudnya bila dah ada dapat serangan penyakit, kita tak perlukan bantuan daripada sumber luar. Badan kita akan hasilkan antibodi itu sendiri. Maksudnya kan untuk suntikan antigen yang dah dilemahkan ni, patogen yang dah dilemahkan, bila kita dapat serangan penyakit tersebut, badan kita dah kenal pasti, oh ini penyakit ni. Badan dah ada sejarah, dah ada history. Jadi badan akan terus bekerja untuk hasilkan antibodi. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan keimunan aktif. Okey, keimunan aktif semula jadi. Okey, bagaimana keimunan aktif semula jadi? Maksudnya